Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram semua ila hadrati walidina wal syaikhina wa alim jami'ar rahmat wa khususan ila musannif hadzal kitab wa khususan ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanin yafqahul qawlana. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik dan i'anah daripada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan akan hidayah dan taufik atas kita sehingga kita sentiasa mendapat berbuat kebaikan hinggalah akhir hayat. Kerana tiap-tiap kebaikan yang kita perolehi adalah daripada taufik Allah, bukan daripada ilmu kita sendiri. Kita tahu untuk buat baik, tetapi kita tak mampu untuk buat baik. Kita tahu akan kebaikan, tetapi kita tidak mampu untuk berbuat baik jika mana kita tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada pertolongan daripada Allah, kita takkan mampu buat baik dan takkan mampu meninggalkan kejahatan. Atau kita nak mengangkat dua tangan kita sendiri pun kita takkan mampu untuk bertakbir di dalam salat, untuk kita mengangkat tangan untuk takbiratul ihram dalam salat, kita takkan mampu jika mana tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita sambung malam ni kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Dan syarat yang keempat, syarat untuk kita dekat dengan Allah. Syarat untuk kita berjalan ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada perkara-perkara yang telah disebutkan oleh musannif dalam kitab Sirrus Salikin, syarat yang keempat pula. Syarat yang keempat yakni muallim, yang menunjukkan akan jalan, yakni guru, seorang guru yang menunjukkan kepada kita jalan untuk dekat kepada Allah. Yang mana untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada yang disebutkan oleh ulama yakni kenderaan, syarat yang ketiga bulan lepas kita bincang. Apa kenderaan? Yakni kesungguhan. Sebab apa kena ada kenderaan, kena ada kesungguhan? Sebab jalan syurga ni dia susah. Syurga ni, jalan ke akhirat ini dia susah, tapi dia percuma. Dia tak payah keluar kos. Nak menuju kepada akhirat, nak menuju kepada jannah Allah, nak dekat dengan Allah, dia tak payah guna kos. Dunia ni tak payah bayar. Allah dah berikan kepada kita segala perkara untuk digunakan kepada akhirat. Tapi sayang, kita gunakan perkara-perkara yang Allah berikan kepada kita kebanyakannya. Kebanyakannya, jika kita bagi peratus, kebanyakannya kita gunakan pada dunia, tidak kita gunakan pada akhirat.
Nak datang, nak masuk masjid, tak payah bayar. Tapi nak masuk masjid susah. Nak datang masjid, tak payah bayar. Tapi nak datang masjid susah. Dan Allah berikan lagi kelebihan. Sehingga kan apa yang disebut oleh Nabi SAW antara 7 golongan orang yang mendapat naungan aras ialah orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Sampai macam tu Allah bagi dalam keadaan yang percuma, dan Allah bagi jaminan yang besar di akhirat, tapi tak ramai orang boleh buat. Dia percuma, tapi tak ramai orang boleh buat. Sebab itu kata ulama yang disebut dalam kitab Sirah Salikin, kena ada kenderaan. Apa dia? Himmah, kesungguhan. Orang yang bersungguh-sungguh kepada akhirat, orang yang kepercayaannya dengan akhirat tidak ada ragu langsung dalam dia. Dipanggil kepercayaan yang yakin sungguh-sungguh dengan Allah, yang dikatakan tahqiq itu. Kita kalau kita nak masuk syurga, tapi kita sambil-sambil lewa, sambil-sambil lewa, boleh tak agak masuk syurga? Kita tak nak masuk neraka, tapi kita ambil ringan tentang asbab yang boleh menyebabkan kita masuk neraka. Itu yang saya selalu ulang. Mengumpat sampai sekarang tak berhenti, kata orang sampai sekarang tak berhenti. Kita nak masuk syurga, tapi kita tak bersungguh-sungguh nak masuk syurga. Apa dia yang saya katakan tak bersungguh-sungguh? Kita nak sembahyang sunat pun kita masih lagi tak boleh. Nak sembahyang sunat masih lagi tak boleh. Kita nak kata kita hebat macam mana? Kita nak kata kita orang hebat macam mana? Kita nak sembahyang sunat tak boleh sampai sekarang. Nak cukupkan sembahyang sunat rawatib yang qabliyah ba'diyah tu pun tak mampu. Ada je alasan. Ada orang datang lah, ada takdan lah, nak kerja dan nak masuk lah, macam-macam alasan. Sebenarnya ketika kita tewas itulah, ketika itulah kita mengikut akan ajakan daripada nafsu dan syaitan yang sentiasa tidak membenarkan supaya kita layak duduk di dalam syurga Allah. Sebab syaitan ni kerja dia akan berusaha supaya kita tak layak masuk syurga. Tak layak. Kadang orang cakap dengan saya, Ustaz, saya sembahyang puasa 6. Jangan kata 6, Ustaz, kadang terlajak sampai 7 dia kata. Terlebih syok puasa 6, terlupa. Sudah terlebih kira 7 terus. Ustaz, semua bukan itu saja yang menjadi asbab kita masuk syurga. Mengumpat kena tinggal, sombong kena tinggal, heran ke diri kena tinggal, rasa kita lah baik. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan tak perasan tak kadang-kadang kita bila kita dah istiqamah dalam suatu perkara, contohnya kita dah semayang sunat, bila kita tengok orang tak semayang, kita kata apalah dia tak semayang, duduk aja, kata aku boleh semayang, dia tak boleh. Kita tak perasan yang ni ada unsur herankan diri. Kita tak perasan perkataan tu. Tapi kita bila diceritakan balik, kita tahu walhal benda itulah yang berdosa. Yang rasa tu. Itu yang selalu saya sebutkan dalam kuliah saya. Jaga benda yang orang tak tahu. Orang tak nampak. Rasa ujub, orang tak nampak. Rasa sombong, orang tak nampak. Rasa hebat, orang tak nampak. Tapi kalau tak semayang, orang nampak. Kita selalu jaga pada perkara yang orang nampak. Itu dah kira bagus dah tu. Itu dah kira bagus dah. Kita jaga salat, kita jaga aurat, dah bagus dah. Tetapi jangan lupa kita jaga juga perkara-perkara yang makhluk lain tak nampak,
tetapi Allah nampak. Sayang dunia, orang tak nampak, tapi Allah nampak. Itu saya katakan, penyakit hati ni tak ada siapa nak kesian. Tak macam penyakit zahir. Kita kalau kencing manis, tuan-tuan, orang datang jumpa kita lah, kesian je, udah hilang kaki sebelah, kan? Nampak tak? Orang kesian. Idak ke tray, kata orang Perak, kan? Idak ke tray ubat bagian. Cuba kata, nampak tak? Tapi kalau kita sombong daripada muda sampai sekarang, siapa kesian? Kita ujub daripada muda sampai sekarang, siapa kesian? Kita cinta dunia, tamak, bakhil sampai sekarang, siapa kesian? Tak ada siapa nasihat. Ji, kesian tengok kamu sombong. Ada? Orang nak cakap pun orang risaulah. Dia kata penyakit batin. Sebab itu kena ada kesungguhan. Syarat yang disebut oleh ulama. Lepas itu syarat yang keempat, iaitu muallim, guru gitu, yang tunjukkan kepada kita jalan itu. Supaya apa? Sebab kita ni kalau tak ada orang tunjuk, kita suka lalai. Jadi kena ada orang yang tunjukkan kita, orang yang nasihat kita, orang yang tegur kita, orang yang pandukan jalan kita. Sebab itu kata ulama, dan murad dengan mu'alim itu, iaitu guru yang mursyid, yang mengetahui akan jalan itu. Kita nak cari guru yang mursyid sekarang dah susah. Tetapi sekurang-kurangnya kita ada jumpa guru yang boleh bimbing kita, rohani kita, jasmani kita. Dialah yang pimpin fiqh kita, dialah yang pimpin bagaimana untuk menerima amalan fiqh kita. Sah fiqh, sah semayang. Semayang sah, sah semayang. Cukup syarat, buat rukun, tak buat perkara yang membatalkan salat. Kalau puasa macam tu juga, tak makan siang hari, tak korek hidung, Tetapi guru kita juga memimpin kita agar amalan kita itu diterima oleh Allah supaya jadi rahmat. Kamu puasa, kalau korek hidung, puasa kamu batal. Maka guru kita pesan juga, kalau boleh tak korek hidung separuh hari, cuba belajar jangan korek aib orang separuh hari. Ini korek hidung tidak. Aib orang korek sampai terbit mata air. Air mata air itu terbit. Kalaulah kita korek perigi sampai jumpa mata air, tuan-tuan. Bukan mata air markah tu, bukan. Keluar air, keluar. Makna aib sampai zahir, sampai menjadi malu seseorang kita buat. Cari, kalau tak, memang nak cari yang mursyid, guru yang mursyid, susah, bukan tak ada. Sebab kita tak kenal. Kita tak kenal siapa dia. Tetapi sekurang-kurangnya kita ada seorang guru yang boleh pimpin kita, zahir kita dan batin. Kenapa kena ada? Sebab supaya amalan kita tidak sia-sia. Kita semayang 50 tahun, 50 tahun habis macam tu aja. Macam mana? Kan? Kita semayang 50 tahun, 50 tahun habis macam tu. Macam mana boleh habis? Sebab orang semayang yang sombong Allah tak terima. Kemudian dah semayang-semayang mengumpat. Kita semayang-semayang bagi orang. Kita puasa-puasa bagi orang. Kita hasad, dengki dengan orang. Dengki ni, hasad, dengki. Dengki ni Nabi kata apa? Dia makan amalan seperti mana kayu yang kering dimakan oleh api. Jadi rugi. Kita udah semayang 60 tahun, terbakar. Terbakar tu kenapa? Sebab amalan itu kita berikan kepada orang yang kita dengki.
Jadi habis saja. Ini yang kita balik dalam keadaan yang tercengang. Balik besok tercengang. Kenapa tercengang? Ya Allah, sembahyang aku mana? Puasa aku mana? Sedekah aku hari Jumaat yang RM1 tu mana ya Allah? Dari dulu kini selama-lamanya. RM1 tu lah. Ya. Tapi nak masuk syurga tu heran tu. Ya. Nak masuk syurga tapi Allah kedekut no lah. Ya. Beli KFC tak dapat RM1 tu. KFC kan berapa ringgit sekarang? Lama tak pakai. Ya. Macam mana nak masuk syurga? Macam mana nak masuk syurga? Kita dengan Allah berkira-kira. Kita dengan Allah berkira-kira. Sekarang ni goreng pisang berapa? RM1 tak berapa? RM1. Awak lama tak beli barang lah. Sebab awak tahu makan aja. Tahu dapat goreng pisang beli tak lama benar rasa tak beli. RM1 dapat seketul 2 ketul. 2 ketul. Dua ketul. Pisang dah mahal. Pisang dah mahal. Kita dengan akhirat Allah berkira walhal orang yang berniaga dengan Allah tidak akan rugi. Allah janji macam tu kan dalam Quran. Kalau salah tolong tegur tau. Tijaratan lan tabura. Kan? Kalau salah saya ni. Perniagaan yang tidak akan rugi adalah berniaga dengan Allah. Apa kita tak percaya? Kita tak percaya, bukan tak percaya, bukan tak tahu tapi tak yakin. Tak ada istilah bankrupt dengan Allah. Tak ada istilah. Tak ada istilah. Berniaga dengan orang ada istilah bankrupt. Berniaga dengan Allah tidak ada istilah bankrupt. Tapi kita tak yakin. Kita tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian masya-Allah, supaya apa kita cari seorang guru supaya mengikut akan dia oleh murid yang salik itu. Murid yang nak berjalan kepada Allah. Sebenarnya macam mana hebat kita? Kita tetap jadi hamba Allah. Alimlah tara mana kita tetap hamba. Kaya tara mana kita tetap hamba. Hebat tara mana pun kita tetap hamba. Last sekali orang campak kita mana? Itu adalah lubang. Last sekali. Orang kata ustaz, Fir'aun orang tak campak dah lubang sampai sekarang. Allah takdirkan keadaan dia supaya apa? Supaya sampai sekarang orang kenal yang tu Fir'aun yang telah menzalimi akan Nabi Musa alaihissalam, yang itulah makhluk yang dilaknat oleh Allah sampai sekarang. Orang sebut-sebut inilah makhluk yang telah mengingkari perintah Allah sehingga dilaknat dalam Al-Quran. Sampai sekarang zalim tak zalim, hidupnya zalim, dah mati pun zalim. Apa Ustaz kata dah mati Firaun ni zalim? Nak masuk tu mahal dah, kat RM50. Udah mati pun zalim lagi. Masih hidup dah lah zalim. Zalimkan Nabi Musa. Udah mati pun. Ya Allah. Orang Perak kata sampai ke mampuih lah. Nampak? Allah hinakan sampai sekarang. Kita jangan macam tu.
kita biarlah hidup kita, biar di dunia ni sederhana, tapi di akhirat kita kaya raya. Tak apa, rumah dalam dunia tak besar mana, tapi kita nak rumah di akhirat seluas mata memandang. Ni nak korban ni. Sekarang korban 800 lebih. Lembu mahal. Dia tak macam dulu dah. Ada orang merungut mahal. Baru sepanggu dia kata. Baru sepanggu 850. Kan? Ada yang sepanggu 1000. Kita buat sepanggu berapa? Cikgu? 6. Saya tak apa dengar dah cikgu, macam nak pekak rasa. Betul tu, kadang-kadang orang nak saya macam tu. Dah tak apa dengar dah cikgu. Itu tanda-tanda lah tu. Orang kalau nak mati, telinga tu nak ditutup dengan kapal. Kita kalau dah kapan orang kan, telinga tu kan tutup dengan kapal, hidung tutup dengan kapal. Ni dah mula dah ditutup sikit sebelum nak kena tutup dengan kapal. Siapa dululah? Saya dulu ke tuan-tuan dulu? Ya? Jumpa tetap jumpa, tapi siapa dulu? Tu je. Takutlah ustaz, takut pun mati, berani pun saya tak kisah, mati ke? Takut sampai terketa-keta, mati ke? Cumanya bukan suruh takut, bukan suruh berani, suruh bersiap-siap menghadapi mati. Saya nak semayang sunat, Ustaz, semayang. Jangan tunggu mati, sebab mati tak nunggu semayang sunat. Sampai masa nak mati, kau dah semayang sunat belum? Kata mati. Belum lagi, semayang dulu. Tak ada. Kalau macam tu senang buat kira, bila tak? Senang buat kira. Janganlah kita nak beribadat tunggu dulu, tak. Kita beribadat tunggu mati. Kita berbuat taat tunggu mati. Kita berubah tunggu mati. Jangan dah mati nak berubah. Memang berubah betul. Jadi buatlah kerana kita menunggu mati yang dirahsiakan oleh Allah. Sebab mati itu rahsia. Jemaah masjid kita ramai dah pergi dah ni. Seorang. Kita nunggu turn macam ni. Nunggu turn kita. Baik. Tak saya dulu, tuan-tuan dulu. Tapi nampak gayanya macam tuan-tuan dulu. Tak laratnya tuan-tuan? Baik. Kemudian, Masya Allah. Dan menyerahkan murid itu akan dirinya itu kepada guru yang mursyid itu, seperti mayat di hadapan orang yang memandikan akan dia. Maknanya, jika kita belajar, bawa dengan hati yang bersih, dengan hati yang redha, dengan jiwa yang bodoh. Guru saya dulu pesan begitu. Kalau kamu pergi belajar, mengaji, katanya, jangan bawa pandai. Pandai tinggal di rumah. Bawa bodoh. Sebab orang pandai tak dapat ilmu, dia kata. Sebab istilah kita, ada setengah orang tua dia kata apa? Kalau kamu pergi mengaji, bawa tong kosong, dia kata. Jangan bawa tong ada isi, kata ni. Bawa tong kosong, balik penuh. Bawa bodoh, balik alim. Jadi kenapa kita menyerahkan seumpama seperti mayat yang menyerahkan kepada tukang mandi, supaya menyucikan guru yang mursyid itu akan muridnya daripada segala najis yang di dalam hati itu.
Supaya apa? Supaya guru kita tunjukkan kita yang ni salah, yang ni kotor. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, penyakit hati ni dia najis. Jadi kita ni banyak sangat najis dalam hati kita. Sombong, berungkak, cinta dunia, tamak, tak sabar, merongut, kekejap merongut. Apa merongut? Duk sesaja. Kata mahal minyak sekarang tu. Itu dia. Saya bukan cerita pasal minyak mahal. Saya cerita pasal ketika zaman itu berlaku, apa yang disebutkan oleh Nabi dah jadi. Dan ketika benda tu dah jadi, kita masih hidup. Benda yang disebutkan oleh Nabi itu tadi jadi. Dan setelah benda tu jadi, kita ni masih hidup. Macam kita lah dulu masa kecil-kecil, masa muda, dia cerita di tok guru di masjid-masjid pasal Dajjal, pasal itu, pasal ini. Kita kata tak dan dengan mak ni. Tak gitu? Tak dan dengan mak ni. Matahari terbit sebelah barat, tak dan dengan mak ni. Ketika tanda-tanda itu semakin hampir, kita hidup lagi, tuan-tuan. Saya hidup, tuan-tuan hidup. Ini bukan cerita barang naik, barang mahal. Bukan cerita pasal minyak sebotol ada dekat RM40, RM30. Bukan itu kisahnya. Kita dengar cerita lah, betul tak betul. Mekah pun sekarang 67 darjah Celsius. Orang buat haji tahun ni panas betul. Pengalaman saya di sana berapa tahun, tak pernah cecah 60, 50 paling tinggi 51. Panas ni. 50 tu tuan-tuan, 50 tu kalau tuan-tuan lalu di terowong. Saya sebab saya jalan kaki, pergi masjid apa semua jalan kaki. Lalu terowong, lalu je lepas kita masuk terowong ni, lepas halanun. Rasa janggut tu dah terbakar rasa, macam hilang rasa. Mana kena angin tu, panasnya. Kemarin saya cerita dengan kak saya kata masa musim panas, rumah tak ada aircon. Jadi pakai kain cokin. Tahu kan kain cokin kan? Takkan orang Perak tak tahu kain cokin. Perak murtad nama tu. Kain basah. Pakai kain cokin. Basah kalau kain cokin tu. Tak sampai 10 minit kering di badan. Panas tak panas? Ini bukan cerita pasal panas. Saya nak cerita apanya? Ketika dunia mula panas, air mula kering. Jadi tumbuh-tumbuhan mati. Saat semua air dah mula kering, dengar pula hadis Dajjal. Ketika itu manusia lapar hampir dekat 2 tahun. Hujan tak datang. 2 tahun. 2 tahun ke setahun ya? Awak berlupa lah. Yang awak ingat lapar je. Kaki makan ni dia ingat lapar je. Ish. Jauh lagi ke? Dekat nak lagi ke? Entahlah. Sebab itu rahsia Allah. Tapi kalau tengok perhati, awak ni masih hidup lagi zaman ni.
Yang kita risaukan, ketika perkara itu berlaku, kita masih hidup. Tengah lapar. Boleh tak kita pertahankan iman kita? Tak mengaku Dajjal tu Tuhan. Itu yang saya nak cakap. Bukan saya nak cakap pasal panas, pasal barang naik. Bukan itu. Saya nak cakap yang ujung tu. Ya. Tandanya tu dah ditunjukkan oleh Tuhan. Yang kita khawatir dan kita risaukan, sampai saat itu kita hidup. Tak siapa tahu. Saya sudah 60 Ustaz. Ada orang cecah 90 lebih. Umur bukan kita pegang. Yang memegang umur kita Allah. Ada orang cecah sampai 80 lebih. Kalau sekarang 60, 80 lebih, 20 tahun lagi. Bukan kita pegang. Yang pegang umur kita adalah Allah. Jagalah. Ya. Ada ustaz apa nak buat? Mentara ada umur ni, buatlah baik. Mentara ada umur. Allah bagi umur ni bermakna Allah bagi peluang untuk kita berbuat baik. Kemudian Masya Allah, ya, apa yang nak dibersihkan ni tadi? Najis mana? Iaitu segala sifat yang kejahatan itu. Sifat jahat. Ya. Rupa sombong ni jahat rupanya. Tapi orang rupa ujub ni jahat. Cinta dunia ni jahat. Kenapa tak dibagi kita cinta dunia? Sebab bila kita terlalu cinta dunia, akan menghalang kita cinta Allah. Terhalang kita. Kita mula tak sayang akhirat. Sebab kita dah mula cinta dunia. Saya selalu bagi tahu diri saya dan sekian jamaah. Saya kata dunia tak salah. Nak rumah besar boleh. Tapi jangan sombong. Nak pakai kereta besar, pakailah. Tapi jangan sombong. Jangan sombong. Sebab orang sombong ni Nabi kata haram bagi dia masuk neraka. Nak duit banyak, timbun-timbun, banyaklah tak apa, tapi jangan sombong. Macam tu. Yang dilarang tu bukan dunia itu. Yang dilarangnya ketika kita ada dunia, PL kita ni berubah atau tidak. Masa tak ada, kita baik. Jika masa ada itu kita berubah jadi jahat, ketika itulah yang dunia yang diharamkan oleh Allah. Dunia itu jadi haram. Ya. Baik. Kita kan masa pakai motor spy elok aja. Kan? Jumpa orang kampung angkat tangan. Tak? Dah pakai motor 1000 cc exhaust besar kan, angkat tangan beda. Dia bagi kita exhaust saja, kalau pom kata, kalau pom elok masa naik motor spy tak dimaki dia orang, naik motor 1000 cc dimaki dia orang. Jadi yang salahnya motor tu ke orang tu. Jangan salahkan motor. Jangan. Buat benda ni semua nak jaga. Semua nak jaga. Lepas itu dalam Islam ada tak hak jiran? Ada. Ada hak jiran, hak mak ayah, kan? Ada kan? Ya. Saya sebab tak pandai. Kalau saya pandai, orang alim, kitab berkoyan-koyan, berani saya nak letak cakap. Saya tak pandai. Menyakiti hati jiran ini agak-agak pahala ke dosa? Fikir sendiri. Menyakitkan hati jiran. Sampai Nabi kata, nak tahu kita ni orang saleh, orang baik,
boleh masuk syurga, Nabi kata tanya 3 golongan ni. Satu, Nabi kata apa? Tanya isteri. Balik ni kan tanya orang rumah kita. Yo, abang ni macam mana? Okey tak? Kalau dia kata senyap lama no, senyap dia kan? KO lah tu. Janganlah kita nak rasa kita ahli syurga lagi. Nabi khabar begitu. Tanya ahli kamu. Kedua, Nabi kata apa? Tanya anak-anak kamu. Ayah macam mana? Tanya Alung sampai kepada bonsu. Ketika isteri kita kata apa? Ayah kamu ni orang baik. Anak-anak daripada anak nombor 1 sampai anak nombor 7 mengatakan ayah ni orang baik. Susah nak jumpa ayah macam ni. Inilah ayah kami dunia akhirat. Bukan ayah ni tak buat salah. Buat. Tapi ketika dia ni berbuat baik kepada sekalian anak-anak dan isterinya, maka kesalahan yang sedikit itu dimaafkan oleh keluarganya. Tapi kalau tanya anak, ayah macam mana? Haru biru kata. Tahulah nak khabar kata. Kenapa? Ya? Maknanya janganlah kita kata kita ni ahli syurga Allah. Selesai 2 perkara ni tadi. Tanya isteri selesai, tanya anak selesai, tanya jiran. Maka jiran kata dialah jiran yang baik. Dia tak pernah sakit hati kami. Dia tunaikan hak jiran. Ketika kami susah, dialah orang yang pertama yang bertanyakan kesusahan kami dan masalah kami. Ahli syurga kata Nabi. Ahli syurga kata Nabi. Bila tanya orang sebelah, macam mana haji tu kita? Udahlah kedekut mulut. Jangan. Dunia boleh lepas, dalam kubur kita tinggal seorang. Tak ada siapa boleh tolong kita. Gelupalah kita dalam tu. Masalahnya seorang-seorang. Dalam dunia ni boleh panggil kawan. Tak? Dalam dunia ni orang datang pukul kita, kita pun panggil kawan. Apa kata? Repeat. Apa nama? Repeat kata dia. Dalam kubur awak kena pukul, boleh panggil kawan? Siapa pukul kita? Malaikat. Boleh panggil kawan? Kawan yang sebelah kita kata padan muka. Kan kita ada jiran sebelah-sebelah. Ada jiran. Betul kata ulama. Kalaulah boleh kita dikuburkan bersama orang saleh, bersebelahan dengan orang yang saleh, alangkah bahagianya. Kerana sebagian ulama mengatakan ketika seseorang itu diazab, didengar oleh jiran yang sebelah. Macam tu. Siapa kita nak panggil? Harap anak buat tahlil 3 hari. Tak? Lepas itu habislah. Goodbye abah. Lepas itu letak dalam Facebook, rindu abah. Dapat ke dia mudah dikubur? Khabar begitu. Fatihah tak baca, Quran tak hadiahkan untuk dia. Lepas itu saya beritahu, kita pernah simpan kereta. Betul tak? Udah kita mati, kereta yang kita simpan dia peraid. Yang dia dapat tu
Ada tak bahagian untuk kita disedekahkannya? Mana ada dia hep huri. Dia enjoynya. Reta tu reta kita. Yang masa kita hidup tu kita kedekut. Nak makan pun kira. Bila kita mati, tidak ada bahagian langsung untuk kita daripada anak-anak kita. Sebab itu Nabi suruh kita tarbiyah anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Ketika kita mati, kita tinggalkan harta yang kita usahakan semasa hidup, lalu dijadikan bahagian untuk kebaikan dan jariah kita selepas kita mati. Anak soleh fikir macam ni. Sebab dia kata apa? Masa abah hidup, aku tak boleh nak buat baik dengan abah. Nak bagi 100 bulan pun aku tak mampu. Ni abah dia tinggalkan duit dia. Buatlah apa-apa untuk dia. Mudah-mudahan berterusan amal salehnya hingga hari kiamat. Lepas tu dia suruh kita ni didik anak kita jadi anak saleh. Ini dah alhamdulillah mula-mula je. Lepas tu selesai dah bercakap atau peraik, udahlah. Kemudian adik-beradik pun putus. Baik. Jaga-jaga tu semua. Jangan tunggu lepas mati, tuan-tuan. Jangan tunggu lepas mati. Baik. Orang kata ada duit senang besok. Ya ke? Kemudian Masya Allah, dan supaya ia sampai kepada Allah Ta'ala. Sampai ni apa? Maka dengan hati yang bersih, ketika itu dia yakin dengan Allah, dia sayang Allah. Dia Allah ni sayang kita kan? Sayang kita. Sayang pun tak sayang. Kita telajak sembahyang subuh. Telajak sembahyang subuh, nunggu derian. Tapi derian dia bagi jual, tak mangkor derian semua. Jual dapat 300. Nampak? Subuh tak sembahyang. Nunggu derian. Penat nunggu derian. Pukul 3 jatuh ke debum, bangun. Pukul 4 jatuh ke debum, bangun. Elok azan subuh dia tak jatuh. Nyap aja. Tapi pelik tu, kita tengah tidur. Sebab saya pernah nunggu derian, tapi kebun orang lah. Bukan nunggu kebun orang curi dah. Saya ambil pawah. Ambil upah, bukan pawah, upah nunggu. Tuannya dah uzur, awak ambil upah nunggu. Kedebuk pukul 2. Jaga dia, kita dengar, tahu mana pokok yang jatuh tu. Lepas tu orang yang nunggu derian ni kasyap, tuan-tuan. Dia ngalah wali, tapi dia ni wali derian. Tam jatuh. Pokok nun kata. Awak bukan tidur jaga-jaga, tuan-tuan. Kalau nunggu derian ni tidur jaga tidur. Kalau ikut pening kepala, tuan-tuan. Haram pening kepala, hidak, apa hidak. Tak ada. Tidur terkejut, bangun, tidur terkejut. Kalau tak bangun, awak tak gutit, orang lain gutit, kata dia. Baik. Sayang Allah. Walaupun tak sembahyang subuh, telajak sembahyang subuh, tapi nikmatnya tetap Allah bagi. Maksud saya apa? Walaupun buat salah, nikmat tetap Allah baiknya Allah. Macam mana kita nak balas kasih sayang Allah kat kita? Itu yang saya kata. Kita ada umur, badan kita sihat, jangan mau malas sembahyang sunat. Sebab Allah ni
Sayang. Allah bagi sakit ni sayang tak? Sayang lah. Kenapalah Allah sayang, Ustaz? Saya jantung, darah tinggi, kencing manis. Kencing manis bukan 6, Ustaz. 16. Kadang-kadang naik 26, Ustaz. 6 juga, tapi 26. Sakit ni Allah sayang tak? Sayang. Kenapa Allah sayang? Sebab kita malas israfah. Malas. Sehari nak dapat 100 pun malas. Astaghfirullahalazim. 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 Malas. Cerita benda sama je lah. Ya. Lalu Allah bagi kita sakit. Orang yang sakit diberikan keampunan oleh Allah sehari 100. Dia bagi pahala sehari 100. Udah engkau malas nak istighfar dengan mulut, kau guna mulut kau sembang aja. Sebab aku sayang, aku bagi engkau sakit. Tapi kalau engkau istighfar banyak, tidaklah aku bagi sakit. Ketika Imam Syafi'i hampir umur dia hampir 70 tahun, ditanya oleh satu orang, wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau umur dah tua tapi malakat lagi melompat? Boleh lagi, mana gagah lagi. Kata Imam Syafi'i ke? Apa kata Imam Syafi'i? Sewaktu muda aku tidak berbuat maksiat kepada Tuhanku. Jadi Allah bagi kita sakit ni kenapa? Pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah jawab. Ya, pandai-pandai lah jawab. Ya, zaman muda kita dulu macam mana? Ya tak? Dengan joget lambaknya. Ya, macam-macam lah. Kahwinkan anak tak semayangnya. Kita kahwinkan anak, Zuhur tinggal, Asar tinggal, tak dan. Kenapa tak dan? Salam kaut. Kalau semayang, orang lain kah? Orang lain kaut. Jangan semayang 5 minit kalau 20 orang. Awak kira dah tu. Dah kira dah tu. 5 minit tu 20 orang balik tu. Tetamu pula memang tunggu kita tak ada. Alasan lah. Sebab dia dah janji, kemarin kahwinkan anak aku sekian banyak. Kan? Kahwinkan engkau anak kau sekian. Dulu kalau orang dulu janji macam tu. Dulu di kampung-kampung. Kalau kau kahwinkan anak, aku bagi engkau segantang beras. Besok aku kahwinkan anak, balas juga segantang Itu orang kampung dulu. Tak boleh itu sebenarnya. Sekarang dah tukar, kaut pula. Ya, itu dia. Kita tak semayang dulu, ya. Kita tinggal semayang. Ya. Ustaz, alhamdulillah saya dah qada, alhamdulillah dah taubat. Dosa mengumpat dah taubat belum? Dah nangis belum? Dosa ujub, dosa kemarin beli rumah 25 tahun ikat bank konvensional. 25 tahun beli rumah ikat dengan bank konvensional. Riba. Sudah taubat belum? 25 tahun. Main-main. Ya? Dia kena ingat semua tu. Kena ingat tu. Ya? Masa kita beli kereta mula-mula tak ada Islamic Bank dulu. Zaman Proton Saga ni. Berapa tahun tu? Dulu mana ada 9 bang? Dulu 7. Saya ingat dulu. Interest apa tinggi? 12 masa tu. Kalau second hand 12. Baru 6. 6% masa tu. Ya. Masa beli dulu tak ada Islamic Bank. Sudah taubat belum? 7 tahun tu je tu. Ya. Tu riba kan? Dosa tu. Ya.
Baik. Sikit lagi. Saya terlajak dah ni, pukul 9 dah. Patut tuan-tuan macam mata separuh buka, separuh tutup. Oh, mereka pukul 9. Baik. Saya nak sampaikan perenggan ni. Kemudian, Masya Allah. Apa benda perenggan ni? Allahu baik. Kerana tak dapat tidak bagi orang yang berkehendak menjalani akan jalan ini daripada guru yang menunjukkan akan jalan ini, seperti kata Sayyid Syekh Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullah ta'ala, wallahu alam. Kita sambung bulan depan, insyaAllah. Bulan depan insyaAllah kita jumpa lepas Raya Haji. Kebetulan sebab Raya Haji tu minggu kedua. Saya datang di sini tu dah lepas dah Raya Haji. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita minta Allah permudahkan urusan kita, Allah panjangkan umur kita dalam rahmat dan keredaan. Maksud kata panjang umur, jangan minta panjang umur je. Minta panjang umur dalam rahmat, dalam redha Allah. Sebab apa Ustaz tak boleh minta panjang umur? Iblis pun minta panjang tak? Dia minta lagi panjang sampai hari kiamat. Kita minta panjang dalam rahmat. Allah panjangkan umur kita, tapi dalam rahmat. Dalam rahmat ni apa? Dalam jagaan Allah. Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, dan sentiasa dalam hidayah dan taufik Allah. Baik, setakat ni insya-Allah kita jumpa bulan depan. Sama-sama juga saya minta doa tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doakan saya dan keluarga saya, mudah-mudahan kami jadi orang baik. Dan saya doakan tuan-tuan dalam rahmat Allah dan dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak akhir, tolong doakan ketiga-tiga madrasah kami, dan khususnya semua madrasah saya yang sedia ada, dan satu madrasah yang sedang dalam pembinaan. Tolong doakan, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan, dan dengan berkat doa tuan-tuan, mudah-mudahan madrasah itu dapat diselesaikan oleh Allah, dapat diselesaikan, dan minta rahmat, dan Allah selesaikan semua perkara. Apa yang kami buat dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk makluman tuan-tuan, madrasah kami yang sekarang ni, yang baru buat ni, iaitu di Kuala Terengganu, sekarang tengah buat surau. Tapi kalau tengok rupanya dah macam masjid, tapi sebabkan kawasan tu dah ada masjid, jadi cuma kami akad niat masjid. Tapi orang tanya surau, kami niat ke masjid. Jadi besok dah siap, boleh sembahyang sunat di atas masjid dalam tu. Masjid banyak, tak ada masalah. Dia orang tu, Ustaz, nun masjid. Mekah pasal sepah masjid. Jalan kat 20 langkah masjid lagi. Jadi masjid tu besar. Surau yang kami buat tu besar lah. Masa ada besar masjid kita ni kot. Lebih kurang. Lebih kurang lah besarnya masjid Air Tawar ni, Al-Falah ni. Lebih kurang keseluruhannya. Alhamdulillah sekarang dah hampir 60% pembinaan. Mudah-mudahan insya-Allah mudah-mudahan siap pada hujung tahun ni, dan kita akan jalankan seluruh bangunan-bangunan lain. Ini semua doa daripada jemaah Masjid Air Tawar. Sebab kita tak tahu siapa doanya yang diangkat oleh Allah. Mungkin tuan-tuan duduk dan diam, tuan-tuan angkat tangan. Ya Allah, mudahkan Ustaz Ahmad Rizam tu, ya Allah. Kami tak pernah tengok pun yang dicakap tu. Kalau dia labun, entahlah kata. Kalau tuan-tuan jalan-jalan pergi Terengganu tu, tuan-tuan singgah. Nama kawasan tu Kampung Gemuruh. Kampung Gemuruh, Kuala Terengganu. Senang. Kalau tuan-tuan ikut jalan daripada jalan ikut Jeli ni, Jeli, Tanah Merah, tuan-tuan akan jumpa madrasah dulu. Sebelum sampai di Kuala Terengganu, tuan-tuan akan jumpa madrasah saya dulu.
Kalau tuan-tuan ikut LPT 2, keluar daripada LPT, tol, keluar tol, traffic light yang pertama, untuk tuan-tuan jumpa traffic light yang pertama, tuan-tuan ambil kiri. Lebih kurang 100 meter, tuan-tuan akan jumpa madrasah saya. Madrasah kita ni dia dekat dengan sebelah Petron. Petron ni madrasah. Jadi dua-dua tepi jalan. Petron tu pun tepi jalan. Mana ada orang buat Petron ujung kampung kan? Ya, Petron tepi jalan, madrasah kita pun tepi jalan. Jadi sebelah betul. Ya. Kalau keluar LPT 2 tol, tuan-tuan ambil kanan, tuan-tuan ke Bandar Kuala Terengganu. Ambil kiri, jalan ke Kelantan. Maknanya daripada sini orang ikut Jeli Tanah Merah akan jumpa madrasah kita dulu baru sampai Kuala Terengganu. Tuan-tuan datang tengok, buat apa Ustaz? Tengok. Tuan-tuan datang, tuan-tuan tengok, tuan-tuan angkat tangan. Ya. Angkat tangan, ya Allah, berkatkan tempat ini, berkatkan madrasah ini. Itu je. Ya. Sebab apa kata Nabi? Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjata orang mukmin. Inilah senjata orang mukmin, iaitu berdoa. Ya. Bukan duit, tuan-tuan. Duit ini bukan senjata. Senjata orang mukmin adalah doa. Kenapa Ustaz cakap bukan duit? Sebab tak semesti orang ada duit boleh menegakkan agama Allah. Tak semesti orang ada duit boleh tegak agama Allah, tuan-tuan. Boleh bantu agama Allah. Ini kenyataannya. Selagi kita tidak mendapat hidayah dan taufik Allah. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa hakkikna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadama innaka as-sami'ud du'a. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا حلالا طيبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين.